Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ruslan, nombor matrik P120920. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang konsep kodok dan aplikasinya di Malaysia. Pertama-tamanya, izinkan saya untuk menceritakan secara sedikit konsep kodok itu sendiri. Baiklah, takrif kodok dari segi bahasa ialah memutuskan, memisahkan ataupun menghukum. Lafaz kodok itu sendiri memberikan makna yang sangat luas dan ianya terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Terusnya kita pergi kepada takrif Al-Qada dari segi istilah syarak. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai takrif Al-Qada dari segi istilah syarak. Dan kami di sini ingin membawakan takrif yang dibawakan daripada Dr. Abdul Karim Zaidan yang telah memutuskan maksud qada ialah menghukumkan ataupun membuat keputusan di antara pihak-pihak yang bertelagah dengan menggunakan undang-undang Islam dengan cara yang tertentu. Baiklah, yang seterusnya kita pergi kepada pensyaratan Al-Qada. Pensyaratan Al-Qada ini diambil di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa alaikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu menghukumkan mereka itu dengan undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah. Baiklah, pada zaman Rasulullah SAW juga baginda telah bertindak sebagai seorang hakim dan menjadi orang yang telah memutuskan pertikaian ataupun perbalahan yang berlaku di kalangan umat Nabi pada zaman tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kelebihan Al-Qada. Baiklah, Al-Qada itu sendiri merupakan salah satu tuntutan yang dituntut oleh syarak dan ianya merupakan fardu kifayah. Baiklah, para ulama juga telah memberikan pendapat bahawa Al-Qada ini juga adalah salah satu jalan untuk menegakkan keadilan dan juga menolak kemungkaran. Dan mereka yang melaksanakan Al-Qada ini perlulah melaksanakan dengan adil bagi mengelak berlakunya kezaliman terhadap orang-orang yang menuntut kebenaran. Dan orang yang berlaku adil ini, Allah sangat sayang dan kasih kepada mereka. Ini adalah berdasarkan kepada surah Al-Maidah ayat 42 yang bermaksud, dan jika kamu menghukumkan mereka, hendaklah kamu menghukumkan di antara mereka itu dengan adil. Sesungguhnya Allah amat menghasihani mereka yang melakukan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Firdaus bin Zakaria, nombor matrik P120905. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai sejarah kehakiman ataupun Al-Qada di Malaysia sebelum dan juga selepas kedatangan penjajah. Pada zaman Kesultanan Melayu Islam, Melaka merupakan negeri yang tak awal menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara. Hasil usaha oleh Sultan Muhammad Shah yang telah menyusun undang-undang Islam di negara ini. Kemudian disempurnakan serta dilaksanakan oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sehingga 1450. Undang-undang ini dipanggil sebagai Hukum Kanun Melaka yang mempunyai 44 fasal yang menyentuh mengenai bidang kuasa raja dan penguasa, pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat, hukuman terhadap kesalahan jenayah dan banyak menyentuh mengenai hukum-hukum Islam seperti hukuman hudud. Pada ketika itu, Undang-Undang Islam telah menjadi undang-undang dasar bagi negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan British. Kita pergi kepada semasa dan juga selepas penjajahan. Tanah Melayu telah dijajah oleh British pada tahun 1874 secara rasminya, dan penjajahan British telah memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat Melayu. Pengaruh undang-undang British telah pun berleluasa. Skop undang-undang Islam pada ketika itu telah menjadi sempit seperti dalam perkara nikah cerai, pembahagian pusaka dan perkara-perkara yang berhubung dengan kekeluargaan. Oleh itu, bidang kuasa mahkamah ketika itu telah menjadi semakin sempit. Undang-undang awal yang diperkenalkan oleh mereka yang bersifat kepada undang-undang Islam iaitu Undang-Undang Muhammadin Marriage Ordinance 1880. Mereka juga menggumbal undang-undang Islam di negeri Perak. Undang-undang Islam yang tak awal digubal oleh mereka adalah Order in Council 1880, yang mana perkara-perkara seperti zakat dan larangan lain telah diperuntukkan di dalam undang-undang ini. Dalam kesalahan jenayah pula, mereka telah menggubal Undang-Undang Muhammadan to Pray Mosque on Friday, yang mana undang-undang ini memperuntukkan kewajipan orang-orang Islam menunaikan solat Jumaat. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1997, undang-undang yang tertinggi adalah Perlembagaan Persekutuan, dan badan perundangan yang tertinggi ialah Parlimen yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Undang-undang Islam telah diiktiraf pada ketika ini sebagai undang-undang yang meliputi kepada semua aspek. Namun pada hakikatnya, undang-undang Islam di Malaysia ini hanya berkait mengenai keluarga, pewarisan dan juga terhad kepada orang-orang Islam sahaja. Kemudian wujudlah beberapa elemen pentadbiran undang-undang Islam yang telah digubal dan serta dilaksanakan seperti undang-undang pentadbiran keluarga Islam yang ada di setiap negeri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Mendin. Saya akan meneruskan pembentangan pada subtopik peruntukan undang-undang Islam di Malaysia. Seperti yang kita maklumkan, peruntukan undang-undang di Malaysia ini berdasarkan pada Perlembagaan Persekutuan, di mana dalam jadual ke-9 senarai 2 menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak adalah terletak pada Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang masing-masing.
Namun terdapat juga peruntukan yang dihakkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Dalam bidang kuasa jenayah pula, pada awalnya kita berpandukan kepada Akta Mahkamah Syariah 1965. Namun akta itu dipindah pada pindaan 1984 yang mana hukumannya penjara tidak melebihi pada 3 tahun atau apa-apa denda tidak melebihi daripada RM6,000 atau 6 kali sebatan atau gabungan kesemua daripada hukuman tersebut. Baiklah, kita ke subtopik seterusnya, iaitu penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, di mana ditubuhkan pada 1 Disember 1998 dengan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseragaman keputusan mahkamah-mahkamah syariah kerana terdapatnya perbezaan enakmen pentadbiran agama Islam dan prosedur pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah itu sendiri. Di Malaysia juga terdapat beberapa negeri yang menubuhkan JKSM itu sendiri. Tidak semua negeri memiliki Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Baiklah, secara keseluruhannya kita dapati bahawa konsep kehakiman itu merupakan perkara yang dituntut syarak, yang mana menjadi fardu kifayah pada semua umat Islam, dan ia menjadi satu langkah atau cara untuk menegakkan keadilan dan menentang segala kemungkaran dan kezaliman. Konsep kehakiman itu sendiri telah digunapakai di negara kita sejak dari sebelum zaman era penjajah lagi, kemudian kepada era penjajah, yang mana pengaruh undang-undang penjajah itu berleluasa sehingga menyebabkan undang-undang Islam itu menjadi sempit. Kehadiran penjajah itu telah memberi bentuk baru, yang mana dalam pentadbiran hukum syarak di negara kita ini dengan memperkenalkan dalam bentuk perundangan. Selepas kemerdekaan, kita dapat lihat Islam diberi kedudukan dalam perlembagaan persekutuan, yang mana memperolehi bidang kuasa bagi negeri mengguban undang-undang Islam. Walau bagaimanapun, pemantapan, pembaikan dan peningkatan perlu dilakukan. Akhir sekali, kehakiman dan perundangan Islam ini adalah satu langkah ke arah kemakmuran dan keharmonian kehidupan bagi umat Islam di negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.